Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Tuan Muhammad bertemu saya lagi sekali, Malaysia Shiro di dalam channel YouTube saya. So, kepada siapa yang belum subscribe channel saya, minta-mintalah kita sama-sama untuk subscribe, like, share dan komen supaya ia memberi motivasi saya untuk terus menghasilkan konten-konten yang mungkin memberi manfaat kepada semua. So, hari ini saya nak ajak kita berbincang tentang apa? Kita berbincang tentang kesihatan mental. Saya salah seorang pesakit, pesakit. Tidak malu untuk saya ceritakan sebab apa? Kesihatan mental ni tidak ramai yang sedar bahawa ianya perlu mendapat rawatan. Okey. Bila orang dengar nak dapat rawatan untuk sakit mental ni, orang ingat kita orang gila. Salah tuan-puan, tidak betul tanggapan sebegitu. Sebenarnya sakit mental ni, kesihatan mental ni dianya memberi kesan kepada ramai orang sebenarnya tanpa kita sedar. Kita stres tu pun kesihatan mental. Kita rasa anxiety, takut-takut, risau, kerisauan, keresahan, itu pun kesihatan mental, di bawah kategori kesihatan mental. Kita rasa depression, kemurungan, kan? Itu pun kesihatan mental. Bukannya sampai tahap rasa nak bunuh diri ataupun rasa putus asa betul-betul baru ataupun dah jalan buka baju, mata rata jalan ke apa baru nak dikatakan sakit mental. Tidak. Sebenarnya kesihatan mental ni dia mempunyai skop yang besar bagi saya. Bagi saya apabila saya mengalami anxiety. Pertamanya saya mengalami anxiety. Kenapa saya mengalami anxiety? Waktu tu saya tak sedar. Rupanya yang trigger yang mencetuskan anxiety keresahan kepada saya ni adalah apabila saya mendapat simptom-simptom awal sakit cervical dystonia, sakit otot ni. Itu yang menyebabkan saya rasa anxiety, kepala saya tertarik ke kanan tapi saya tak sedar. Bila tarik kanan tak sedar, kita tak sedar benda tu berlaku. Bila kita solat, kita berdiri tegak, kita kiam, kan kita straight macam ni, tapi kepala kita telah ditarik ke kanan, tapi kita berlawan. Kita tak sedar masa tu, belum simptom tu baru tunjuk sedikit-sedikit. Bila kita lawan, kita rasa macam kita nak pitam. Sedangkan tak pernah pitam pun. Saya tak pernah pitam pun. Waktu tu, dia trigger anxiety. So pada waktu tu saya kata kenapa jadi macam takut nak pergi tempat orang ramai pun takut sebab rasa macam nak pitam, rasa kepala berat. Sedangkan yang mencetuskan anxiety tu adalah datang daripada cervical dystonia tu pertama. Kedua adalah daripada kita punya gastrik. Kita punya GERD, angin perut kan. Tak macam bila kita berdebar-debar kan, kalau kita tak makan ke perut kita masuk angin kan, dia rasa macam berdebar-debar datang. So, itu perlunya kita kena berjumpa dengan pakar. Kita kena jumpa pertama saya jumpa kaunselor. And then kaunselor buat saya ingat lagi pada waktu tu pegawai kaunselor di dalam tentera TUDM, Kapten Farah tak silap saya, my junior yang sangat bagus, sangat baik, bagi saya ujian. And then bila ujian tengok saya punya anxiety tinggi. Stres nampak kurang. Depression tidak ada nak unsur nak bunuh diri apa, tapi rasa macam takut-takut kan. So daripada ujian tersebut, saya sendiri yang minta untuk sesi kaunseling. Saya sendiri minta dan pada waktu tu saya diperkenalkan, saya dibawa dapat temu janji dengan pegawai kaunseling TUDM. Dan selepas tu barulah saya sakit kronik. Baru kronik tu berlaku. Barulah berlaku kroniknya cervical dystonia tu. So terus lupalah pasal anxiety tu sebenarnya. Terus lupa sebab sakit ni lagi melampau daripada anxiety tersebut. So apabila saya dah mengalami sakit, dah putus asa pasal sakit semua ni, masa tu mental kita ni lagi teruk ditekan. Kita akan hilang kerja, saya tidak dapat tauliah tetap sebagai pegawai tentera, bermakna saya akan diberhentikan, ditamatkan perkhidmatan, tidak berpencen, pencen ilat tidak dapat sebab sakit saraf ni tidak diiktiraf oleh perkhidmatan. So pada waktu tu baru kita sedar mental kita bukan lagi anxiety, bukan lagi keresahan, tetapi dah berlaku tekanan, dah berlaku stres dan akhirnya dia boleh jadi saya dah hampir 50% depression. Tak gila? Tu kena saya nak betulkan kat sini. Jangan ingat bila kita cakap kita cerita pasal kesihatan mental, kita ingat kita ni gila. Orang cakap tu gila lah. Jangan Kalau kata you rasa macam you stress ke apa, cepat-cepat cari kaunselor. Sebab apa? Dia akan attack our body. Dia akan attack kita punya badan tau. Kita sakit bahu, kita sakit belakang, kita sakit belikat. Kita duk buat pergi urut, pergi senaman, pergi apa. Semua tu sebenarnya dia datang daripada mental. So kepada doktor-doktor, sahabat-sahabat saya, pakar-pakar, psikiatris apa semua ni,
Saya rasa kita kena berkongsi benda ni. Kita berkongsi. Bila kita tekanan, kita fikir banyak sangat, tu jadi tak tangkap leher, tangkap belakang, kita tak sedar lah. Akhirnya sakit jantung, sakit apa, macam-macam lah sakit ini. So, alhamdulillah, bila saya disahkan sakit tu, and then saya sendiri yang minta. Saya minta daripada doktor HKL. Saya kata saya nak rujuk kepada psikiatris boleh tak? Dia kata it's good. So, doktor daripada neuro dan doktor daripada pain management, HKL, pakar, cakap tak semua orang minta. Dia kata, sir, tak semua orang patient minta benda ni. Kalau boleh orang semua nak mengelak jumpa psikiatris. Sebab apa? Malu. Betul apa? Pertama kita kena buang malu. Kalau kita nak sembuh, kalau kata kita nak bangkit daripada kita punya kejatuhan, daripada kekecewaan, daripada apa saja pun, pertama kita kena buang malu. Kedua, kita ada niat nak berubat. Kita ada niat nak berubat. Selagi cara perubatan itu tidak melanggar syariat, tidak menggunakan benda-benda haram, buat. Ramai. Kita boleh banyak. Kita tak payah pergi hospital swasta lah. Jangan cakap kita ada insurans, ada private hospital. Minggu ni isu private hospital penuh. Nak masuk ward, tunggu sampai 14 jam. Nak masuk ward, katil penuh. So, sepanjang saya sakit, memang dulu saya ada medical card. Sebenarnya saya sakit, saya betul-betul gunakan 100% hospital kerajaan. Kalau cakap, bolehlah kau pegawai tentera, ada hospital angkatan tentera Tuanku Mizan. Tuan-puan, di hospital pakar angkatan tentera Tuanku Mizan, kita tidak ada semua pakar tau. Kita tidak ada pakar saraf. So, sebab itu saya dirujuk oleh, masa tu saya gunakan, saya sebut nama lah ya. Masa tu, Datuk Amir, salah seorang kita punya pakar di dalam doktor perubatan pakar kita di dalam tentera, merujuk dan bahagian di bahagian ortopedik perlu rujuk saya ke HKL, Hospital Kuala Lumpur, tuan-puan, Hospital Besar Kuala Lumpur. Sebab di HKL kita ada wad kaji saraf Tuanku Abdul Rahman. Yang ada neurologis, ada neurosurgeries. So tuan-puan, you bayangkan, saya sebagai pegawai tentera, saya pergi beratur ramai-ramai, tunggu ramai-ramai. Saya tak boleh, masa sakit tak fikir rank atau bahu, tak fikir pangkat, tak fikir apa dah. Kita pergi. Dan itulah the best treatment yang saya dapat. The best assist yang saya dapat daripada tu, tuan-puan. Tidak pakai uniform, pakai slipper macam mana orang rakyat biasa, tak kira lah B40 ke apa, tak ada dah masa tu. Orang tak ada salute saya sebagai pegawai tentera, tidak ada apa. Kita semua sama. Layanan semua sama. Dan saya boleh cakap layanan macam ni. So, kalau anda boleh sebarkan video saya kepada staff-staff, para warga KKM di Hospital Besar Kuala Lumpur semua, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Banyak bantu saya. So, pada waktu tu, saya tuan-puan, kita pergi hospital kerajaan je. Memang orang cakap lah, nanti kau membebankan hospital kerajaan. No, sebenarnya kita sakit, kerajaan banyak bantu. So, kita pergi. Pakar-pakar kita ramai, tuan-puan. So, saya minta pergi ke psikiatris HKL. Dan alhamdulillah, di sekretariat HKL, saya rasa saya yang antara yang seronok hantar saya ke di bahagian cara kerja, macam mana nak kawal nafas, macam mana nak kawal kita punya kesakitan. Itu semua yang saya tak tahu selama hidup saya ni. Kalau Allah Ta'ala tak bagi saya sakit ni, saya tak tahu bahawa di bahagian psikiatris tu banyak kepakaran dia. Yang kita ingat orang gila. Tuan-tuan, salah. Kita kena betulkan tu. And then kita masuk CBT. CBT ni dia akan train kita macam mana kita nak hindahkan diri kita daripada depression, daripada anxiety, apa semua ni. Yang paling bestnya waktu PKP, Dr. Jeki dah saya. Nak ingatkan nama Dr. Jeki. Kita punya psikiatris daripada HKL kan. Sanggup buat Google Meet untuk bertemu kami ni. Satu grup. Kami satu grup 5 orang kot. Buat Google Meet live. Buat kelas. Pakai PowerPoint. Tak pernah tinggalkan dia punya passion, tuan-puan. Dia ambil berat. Lepas tu ada pula nurse, message tanya, apa khabar tuan minggu ni apa. So dari situ, itulah rawatan, tuan-puan. Itulah rawatan yang saya boleh bangkit macam ni. Boleh bangkit semula. Bukannya just inject ubat ke apa. Inject ubat, makan, telan, tidur. Tapi macam ni kita nak bangkit daripada kejatuhan, daripada kita punya mental kita tertekan. Tuan-puan, kat luar sana ramai. Hari ni kita pegawai ke, kita apa saja pangkat kita pun, jangan kita tengok yang orang rider yang hantar GrabFood, Foodpanda ni tekanan gaji sikit. No. Tuan-puan, you ada gaji tinggi pun, you ada you punya tekanan. You stress, kena kerja tu. Ramai tuan-puan, pensyarah ke apa, ramai. Saya dah jumpa ramai dah.
Sebab saya letak benda tu pada diri saya. So, apa yang kita nak bincang hari ni adalah kesihatan mental. Saya nak ulang balik dari peringkat awal saya punya video ni, kesihatan mental. Kesihatan mental perlu dirawat daripada peringkat awal. Salah satunya adalah kita pergi kaunseling, kita minta kaunseling, kita bersembang dengan kawan-kawan, kita kena bersosial. Waktu saya sakit dulu 3 bulan saya berkurung dalam rumah. Adakah penyakit saya makin baik? Tidak. Saya bangkit, saya bersembang, kawan-kawan datang rumah bagi semangat, sembang, saya bersosial balik, saya pergi gelanggang silat saya kepala saya ke kanan, saya tulis e-book, saya berjumpa kawan-kawan tulis buku, saya kumpul kawan-kawan berniaga, dan itulah rawatan tuan-puan. Medication, ubat-ubat ni hanya support element. Orang ingat ubat-ubat ni semua adalah the main element. Yang sosial, hidup sosial kita ni, cara hidup kita ni adalah alternatif, support. Tidak. Sebenarnya cara hidup kita, cara kita berfikir, kesihatan mental kita ni adalah main treatment kita. The main element untuk kita merawat diri kita. Ubat-ubat ni semua ni, medication yang doktor bagi semua ni, inilah support sebenarnya. Untuk kita support, bangun, kita hilang sakit, painkiller, contoh kita makan painkiller, hilang sakit. Bila hilang sakit, and then kalau kata mental kita tak kuat, kita akan tidur je lah. Tidur. Macam bila kita nak baik? So, bila kita makan painkiller, sakit tu hilang. Kita keluarlah. Keluar, jumpa kawan, sembang apa semua. And then, otak kita akan start bekerja balik. So, inilah kepakaran yang saya nak cerita kepada anda semua. Jika anda ada mengalami kesihatan, kawan-kawan sahabat-sahabat yang di luar sana, yang ada anxiety, ada rasa depression, ada rasa tekanan, kita ada solusi dia. Dan saya salah seorang, walaupun saya bukannya kaunselor, saya bukannya perunding ataupun orang yang diiktiraf untuk menjalankan secara dalam medical ke apa semua, bukan. Tapi saya boleh memberi nasihat daripada pengalaman saya. How saya boleh bangkit. So, saya ada cara saya ada produk yang saya guna. Saya guna beberapa produk yang saya guna untuk makanan tambahan, untuk mengurut. Kalau you anxiety, urut you nak urut nak kat mana perut you nak urut kat leher you mana, you nak urut you punya bahu kat mana. Ilmu tu alhamdulillah saya ada sepanjang saya sakit, saya belajar daripada pakar-pakar, daripada kawan-kawan, daripada pakar-pakar apa semua. So, tuan-puan, ingat, kesihatan mental adalah perkara yang perlu kita rawat daripada peringkat awal. Kalau kita rasa gelisah, cepat-cepat jumpa kaunselor. Kalau kita rasa depression, rasa macam kita tekanan sangat, stres apa semua ni, kena cepat-cepat cari solusi dia. So, macam mana cari solusi? Carilah pakar bidang tu ataupun orang yang berpengalaman dalam perkara tersebut. Jangan tiba-tiba kita letak diri kita ke seorang. Kita tidak seorang. So, teman-teman, itu video saya pada kali ini. Apa pandangan anda? Apa yang anda pernah rasa? Adakah anda salah seorang yang ada ciri-ciri yang saya ceritakan tadi tu? Rasa takut, rasa gelisah, rasa orang tak sayang aku, rasa orang benci aku, rasa keliling orang aku ni semua salah aja, rasa aku je yang betul. So, apa perasaan anda? Jika anda boleh share di ruangan komen, kita akan bincang sama-sama pada video akan datang. Okey? So, apa kita nak tengok? Adakah kita ada elemen-elemen tu? Kalau kita ada elemen-elemen tu, saya nasihatkan tuan-puan, segera kita cari solusi, segera kita rawat diri kita, segera kita mencari penawar, bukan saja daripada segi pemakanan ubat, tetapi daripada kerohanian dan juga dalaman kita. Itu saya daripada saya, tuan-tuan. Jika anda stres, jika anda nak lepaskan apa saja tekanan, start menulis sekarang. Apa yang kita tulis, tulis saja apa yang kita tahu. Tulis di mana? Tulis di dalam e-book pertama anda. Mula menulis, jika nak dapat bimbingan, hubungi saya 0125618098. Tuan-puan, jihad ilmu, jihad kedua, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.